وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارض عنا يا كريم. اللهم ارض عنا يا كريم. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب يسر اللهم رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير. اللهم رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا الخير والعافية والسلامة والبركة والتوفيق والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Tuhan kamu, yakni kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan menghapuskan segala dosa-dosa dan kesalahan kamu dan dimasukkan kamu ke dalam syurganya yang mengalir di bawahnya air sungai yang indah dan lazat. Surah At-Tahrim ayat ke-8. At-Tahrim ayat ke-8. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia dan dihormati, yang dikasihi pengurusi dan kuasa pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan,
dan seluruh jawatan kuasa pengurusan surau An-Nur fasa 3A, indikasi yang diraikan di pagi yang penuh barakah ini, seluruh para jamaah, khasnya dari kalangan rakan taulan, rakan-rakan jamaah surau An-Nur fasa 3A, dan tidak dilupakan juga rakan taulan di luar sana yang jauh di utara, di selatan, di Semenanjung, di Sabah Sarawak, bahkan mungkin luar negara yang bersama-sama menonton sama ada live ataupun recording kemudiannya. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan dihimpunkan hati-hati kita kerana Allah Subhanahu wa taala, yang jauh berhimpun kerana Allah, yang dekat bersama kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana tidak ada suatu kehidupan lebih selesa dan bahagia, tuan-tuan, kita yakin, percaya, melainkan hidup ini adalah kerana Allah dan demi Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita kerana Allah, demi Allah. Tak ada matlamat yang lebih jauh daripada itu. Sekalipun dalam hidup ini kita mungkin ada di sana hal-hal yang kita terbuat, dosa, kesalahan, kesilapan. Itu adalah sifat manusia yang lemah. Tetapi hakikatnya kita boleh tidak mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita bersalah, kita mohon kemaafan. Saat kita berdosa, kita mohon maghfirah dan keampunan. Kita bertaubat kepada Allah, dan taubat yang benar-benar, yang sebenar-benarnya. Jadi ini di antara hakikat yang sekira saya ulang sebut sentiasa dalam kuliah saya, bukan apa. So, kita nak kena ikatkan supaya keterikatan dengan Allah ini betul-betul terikat dengan wajah ilmu, disematkan dengan nilai keimanan, diperkukuhkan nilai ketakwaan, dan kita berada dalam suasana terikat lagi dengan amal-amal soleh kita. Apapun amal yang kita buat, itu kecil, besar, sunat ataupun wajib, mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bayangkan apa yang saya gambarkan di al-muqaddimah pada pagi ini ialah bayangannya bagaimana kita tak boleh merasakan sesaat dalam hidup ini bahawa kita bebas daripada Allah Subhanahu wa taala. Penglihatannya, pemantauannya, dan apa sajalah yang sifatnya Allah sentiasa merhatikan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dalam surah Qaf. Allah sebut ada satu perkataan yang kamu lafaz, satu perbuatan kamu lakukan, semuanya direkod, dicatat malaikat raqib atid yang mengawal kehidupan kita. Arti Allah mengawal, bukan malaikat, tapi Allah mengawal kehidupan kita di atas apapun kebaikan ataupun keburukan kita lakukan. Jadi tema utama dalam hidup ini ialah kita nak jadikan hidup ini hidup yang penuh dengan keberkatan, bukan kecelakaan. Hidup yang penuh dengan kebaikan, bukan keburukan. Hidup yang penuh dengan keredaan, bukan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Justru bagi yang penuh barakah ini, kita bertemu walaupun atas talian online, FB Live, ia tidak memberikan kita apa-apa kecacatan sebenarnya. Kerana ilmu tetap kita boleh sebarkan walau dengan apa cara. Face to face, secara berdepan, di dewan solat, dewan masjid, ya. Melalui kaca phone, kaca komputer, kaca iPad kita boleh sebarkan juga. Tekan saja online-nya. Kata online, kita tekan saja recording yang kita rekodkan. Yang penting adalah kita jadi manusia yang hidup dalam suasana ilmu dicari, ilmu diraih. Sebab tu Nabi bersabda, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, fala takunil khamisa fatahlik, halaka yahliku fatahlik. Nabi pesan kepada kita jadi 4 manusia yang baik, 4 jenis manusia yang pasti tidak akan dikecewa dan mengecewakan di sudut hukum agama, iaitu kuna aliman. Jadi ada orang yang alim, yang
Alim sifatnya orang yang berilmu tinggi. Kekuatan ilmunya berada dalam jantung hati dan dalam hidupnya. Dia boleh menyampaikan, dia boleh memberi, dia boleh mensyarahkan, dia boleh memberi ceramah, dia boleh beri kupasan ilmu dalam pelbagai bidang. Itu aliman. Ini di antara golongan orang kita kena hormati dan kita kena usaha ke arah itu. Ialah bukan bermaksud mesti alim kita sampai tahap seorang mufti, seorang imam besar di masjid, bukan, tapi kealiman tu kita kena cari. Tapi tak apa, mungkin kita tidak ada kekuatan sampai jadi orang alim. Nabi sebut kepada kita, muta'alliman. Kamu jadi orang yang belajar ilmu. Muta'alliman. Yang usaha ke arah cari ilmu itu berlaku bila-bila masa sahaja. Kerinduan kepada ceramah-ceramah agama, kerinduan kepada program ilmu, berkitab, kerinduan kepada kuliah-kuliah duha, maghrib, isyak, mungkin subuhnya, dan kuliah-kuliah diadakan baik online di masjid di surau. Kerinduan untuk datang ke masjid berjemaah, dengar ilmu disampaikan. Itu orang yang muta'alliman, yang menghidupkan masa dengan mengaji dan belajar. Duduk dalam suasana menghadap ilmu melalui guru yang mengajar. Muta'alliman. Maknanya orang yang sentiasa mencari ilmu. Dia bergerak sana sini kerana ilmu. Sekalipun perjalanan makan masa setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Apalagi kalau 10 minit saja. Muta'alliman. Jadi orang yang kedua, muta'alliman, kata Nabi. Yang ketiga, jadi orang yang muhibban. Yang ada kecintaan. Al-hub. Ada keseronokan. Nak belajar. Dia mungkin faktor dia dari sudut masa, ialah bukan tak ada, tapi kekangan. Mungkin faktor masa ada, tapi kekangan kesihatan. Ialah manusia Allah uji sampai tahap tak boleh bergerak, tak boleh nak berjalan, tak boleh melangkah. Contohnya, tak kira usia tua muda, ada orang macam tu. Tapi ada muhibban tadi. Dia ada kecintaan. Al-hub lil-ilmi. Dia nak pada ilmu. Nak hadir. Kadang-kadang diusaha dia untuk hadir. Walaupun bertongkat, walaupun dia berjalan. Saya ingat sebelah kaki contohnya. Contoh. Walaupun mata tak nampak jelas. Tapi muhibban tu ada, sampai dia. Tak sampai pun, dia dengar macam sekarang ni. Phone dibuka, tekan saja, bahkan share pada orang lain, dia dengar 1 jam, setengah jam perbincang ilmu dan pelbagai taufik dan tajuk. Kupasan diberi. Muhibban tu ada, kecintaan itu. Yang kita takut tuan-tuan, kecintaan tak ada. Alim pun tidak, nak belajar tidak, cinta ilmu pun tidak ada. Zero, kosong. Ini ketakut. Yang keempat, kata Nabi, jadi orang yang mustami'an. As-sama' mana mendengar dengan telinga. Al-istima' mustami'an, dia mendengar. Dialah faktor hidup ni. Kadang-kadang Allah uji dengan masalah tadilah. Tidak ada kekuatan fizikal nak melangkah. Uzur syar'i, yang syar'i, uzur yang melampau. Tetapi dia ada kekuatan mendengar. Hatinya masih dekat dengan nak mendengar apa disampaikan, jauh dan dekat. Jadi kekuatan tu ada dalam jiwanya. Jadi orang suka mendengar. Ilmu masuk ke dalam diadanya dengan pendengaran. Ilmu masuk dalam hatinya dengan sebab ilmu mendengar sesuatu disampaikan. Bab fiqh, bab hadis, tauhid, macam-macam, akidah, macam-macam. Jadi kalau kita kumpul keempat-empat ni, memang betul lah tu. Alim, belajar ilmu, cita ilmu, dan mendengar ilmu. Kata Nabi, jangan jadi orang kelima, fatahlik. Orang kelima siapa? Jahil lah. Jangan jadi orang jahil, kamu akan hancur binasa. Meracau kita, merapu kita akhirnya. Halaka makna binasa. Dah alim tidak, dah belajar tidak, suka mendengar pun, suka ilmu tidak, tak ada cita-cita nak bergaji pun tak ada. Yang keempat, dengar pun tak nak. Jahil. Bila jahil, kamu akan hancur. Halaka yahliku, binasa. Dia binasa bukan soal fizikal kita hancur lebur dalam masa tu. Hancur hati, hancur jiwa, hancur akhlak, hancur keimanan, hancur kehidupan kita. Hidup, tapi hidup yang tak ada pedoman, yang boleh memimpin jalan yang baik. Hidup sekadar makan, minum, pakai, seronok, santai, bekerja, cari harta. Tapi tak terarah kepada soal keimanan. Tak subur agama dalam hidup. Tak subur iman. Dia hanya reti makan, pakai, seronok, santai, kerja,
masuk jawab keluar pejabat, balik tidur di rumah, kemudian pagi bangun. Ini bukan akhlak seorang yang beriman. Kalau itulah watak kehidupan kita seharian, sekadar itu merupakan kehidupan biasa. Orang bukan Islam pun itulah kehidupan mereka. Tapi orang beriman ada sandaran utama, iaitulah dia dipandu oleh ilmu dan iman. Sehingga dia nak jadi orang berilmu tinggi, belajar ilmu, suka kepada ilmu, muhibban tadi, dan dia nak mendengar ilmu sampaikan. Jadi, kita nak, tuan-tuan, kita nak sampai ke tahap itulah, ya. Saya tidak bercadang cakap tajuk tu pada pagi ni, ya. Tetapi kerana moral kita dalam tiap kali kita berkuliah subuh online ni, saya kena sentuh banyak perkara sebab topik utama saya daripada siaran online ni, daripada semenjak dah berapa tahun bermula PKP lagi sampai hari ini, dah 2-3 tahun ini, walaupun ada kadang miss dari sudut masa, tapi kita biasa tiap minggu ada. Terima kasih kepada Saudara Zul, imam kita dan juga Bilal kita yang telah berikan ruang pada saya, walaupun 40 minit satu program memadai untuk saya dan kita mendengar ilmu. Sekadar itu, saya pun tak mampu lebih pada itu. Tapi yang penting adalah saya bercakap ini kerangka untuk ingatkan diri saya sendiri. Dan dalam tempoh bercakap ini, kerana kita fokus kepada tasawuf. Cuma saya tidaklah terlalu mendalam tentang tasawuf begini, tapi saya ambil rangka umum. Cakap tentang soal pembinaan hati, pembangunan jiwa, soal kemantapan akhlak, soal kemantapan ilmu di dalam jiwa, soal kemantapan ibadat dalam kehidupan, soal proses kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa. Itu kerangka tasawuf yang saya fahami, yang saya bawa dalam kerangka tajuk-tajuk yang saya sampaikan setiap minggu ataupun dalam tempoh online di bawah tajaan Surah An-Nur fasa 3 ini, tuan-tuan sekalian, Bandar 11 Selatan. Jadi, saya cadang pada pagi ini untuk kembalikan seketika ingatan kita semua kepada ayat dibacakan tadi, iaitu surah At-Tahrim ayat ke-8. Tadi saya muqaddimah tadi, At-Tahrim ayat ke-8, saya rekodkan balik bacaannya, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Iaitu maksudnya Allah ingatkan kita supaya kita ni kembali kepadanya. Kembali pada Allah. Dengan taubat yang benar-benar nasuha, dengan harapannya Allah akan bersihkan kita daripada sebarang kesalahan dosa kita buat. Akhirnya Allah akan masukkan kita dalam syurganya yang penuh kenikmatan, penuh keselesaan dan kedamaian. Tahrim ayat ke-8. Buka balik surah Tahrim ayat ke-8, tuan-tuan rujuk balik ayat ini. Maka pada pagi ini, dalam kesempatan ada ini, saya cuba nak ingatkan balik secara muhasabah diri, kerana proses yang dinamakan sebagai keampunan dan maghfirah, tuan-tuan, adalah satu proses penyucian. Ibarat kalau gelas yang ada pada saya sekarang ini kotor, ya, penuh dengan daki ataupun dengan kekotoran, saya mesti bersihkannya dengan menggunakan sabun mungkin ataupun powder-powder tertentu untuk bersih supaya gelas itu menjadi berkilauan, bercahaya, tidak malap dan tidak kotor. Jadi proses pembersihan saya melalui sabun ataupun apa saja yang powder untuk bersih itu adalah proses penyucian ke arah supaya gelas tadi bersih. Bila gelas bersih, dapat kita guna pakai untuk minum minuman. Tapi kalau gelas kotor, siapa tak tergamak nak minum daripadanya? Tak tergamak walaupun masuk air mineral pun sebab gelas kotor. Berbau pula hapak dan musuk contohnya. Jadi kita kena bersihkannya. Bayangkan kita ni, tuan-tuan, dalam hati kita mungkin bertapak segala-gala perkara. Membusuk dah kita ni sebenarnya, tuan-tuan, ya. Saya guna perkataan payah tu nak sebut dengan mudah, tapi saya guna perkataan macam tu lah. Kira-kira dah membusuk dah kita punya kita punya kehidupan kita ni. Sebab jiwa kita dah sakit sangat, hati kita dah banyak sangat dosa kesalahannya. Apa tak masuk hati kita ni, hal-hal yang buruk, sifat-sifat yang keji. Saya kata macam tu lah, ya. Kita kena terima, kita kena terima lah, ya. Sebab kita manusia ada kekurangan.
sifat-sifat buruk, suka adu domba, suka kata mengata, keji mengeji, dengki dendam. Dah masuk dalam hati kita ni. Bukan setiap dua hari sekali, hari-hari. Pagi masuk, petang masuk, tak keluar-keluar dah. Jadi kita berada dalam sebuah hati yang begitu rosak dan begitu kotor. Sebenarnya kalau kita ibarat gelas tadi, hitam pekat. Nak bersih tu kena guna sabun yang paling kuatlah dia punya powernya. Baik. Dalam Islam, kita ada sabun yang paling mujarab. Kita ada powder paling mujarab. Apa dia? At-taubatu ila Allah. Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabun utama kita. Tak maaf tuan-tuan ni, saya guna perkataan itu mungkin tidak menarik sangat, tapi memahamkan situasinya, sabun istighfar taubat ini paling penting untuk dapat bersihkan hati yang dah kotor, boleh bersih, jiwa yang sakit boleh sembuh. Sebab istighfar taubat. Hal inilah yang ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran, dan kita kena pegang sebenar-benar pegangan sampai ke mati kita. Itulah kesegeraan kita kepada mohon taubat tuan-tuan, satu benda yang dalam syariat, dalam agama kita. Kesegeraan. Tak boleh kita tangguh-tangguhkan, tak boleh kita bersikap, kita melengah-lengahkan, tak boleh. Sebab itu para ulama kita berpandangan, bersependapat menyatakan bahawa hal tentang soal taubat ini, qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Ulama bersepakat, dan kata Imam Nawawi dalam muqaddimah kitab Shalihin, taubat wajib bagi setiap dosa yang kita lakukan. Wajib. At-taubatu wajibatun. Jadi proses ini, proses kita kena ambil cakna. Bila sebut kewajipan, satu benda wajib, mana kita tak boleh tinggal. Di saat kita wajib solat zuhur, wajib kita berpuasa Ramadan, wajib kita tunaikan hak Allah dalam agama, zakat dan masuk kadang-kadang soal haji, wajib tunaikan. Wajib juga kita bertaubat. Jadi kedudukan taubat dalam Islam ini sama taraf dengan kewajipan puasa Ramadan, kewajipan-kewajipan yang lain dengan solat kita dan seumpamanya. Jadi mana kita tak boleh tinggal. Dan lebih utama lagi kalau bercakap tentang dosa-dosa kita kepada Allah Rabbul Jalil dan dosa kita kepada sama kita manusia. Kerana cabang dosa dalam hidup ini banyak sebenarnya. Kalau kita tengok dalam renungan, banyak perkara yang disebutkan para ulama, dosa banyak kita ni, dosa dengan Allah, dosa Rasulullah, dosa dengan makhluk-makhluk alam, dosa dengan alam sekitar pun dosa juga tu. Kita tebang pokok-pokok tanpa sebab, semata-mata kerana nak meraih rezeki, nak meraih kekayaan secara begitu mudah, sampai pokok kita tumbangkan sampai tak ada pasak bumi lagi, sampai banjir berlaku. Itu pun dosa juga kepada alam cakrawala. Dosa kepada binatang. Tak usah kita bunuh binatang yang tak bersalah, kerana kita benci saja, kita pukul sampai mati seekor ayam. Ya, contohnya kerana sekadar dia berak di atas kita punya tu, contoh. Ini satu benda lah. Memanglah kita marah kepada ayam ke kucing ke apa yang, tapi bukan sampai tahap kita membunuh mereka. Tapi menghalau itu satu usaha ad-murawati. Tapi yang penting adalah dosa pelbagai. Dosa kepada alam sekitar, dosa kepada alam binatang haiwan. Jadi banyak cabang. Cuma dalam kerang kita ialah kita bercakap dosa kita kepada Allah dan kepada manusia lah. Itu yang norma dosa kita buat pada Allah, Nabi, dan dosa kita kepada manusia. Tapi apa pun cerita saya tidaklah detailkan dosa-dosa apa dia. Tapi yang pentingnya ialah bila sebut tentang mohon ampun pada tuan-tuan sekalian, dia merupakan satu di antara perkara yang paling utama yang mesti menjadi asas kehidupan kita. Beramal, beribadat, mohon ampun didahulukan. Berilmu dan beramal, beribadat, mohon ampun mesti tak depan. Makna jangan kita kata, aku dah beramal, beribadat, tak minta ampun. Tidak. Sekalipun kita beramal, beribadat, buat pahala macam-macam, mungkin ada dosa kita buat, kena segera minta ampun. Jangan biarkan dosa kecil itu kecil, kemudian kita biarkan, tak boleh. Maksud saya ialah, dosa ini walaupun kecil mana, tetap kita kena mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Izinkan saya pada pagi ini dalam kerangka untuk bercakap tentang soal dosa dan keampunan ini, supaya kita nampak jalan yang kita lalui nanti. Izinkan saya untuk membacakan 2-3 ayat lah. Kalaupun kita dah tahu sebelum ini, kita cuba nak perkemaskan lagi kita punya kefahaman dalam bab
mohon ampun ni supaya kita menjadi kita jadikan mohon ampun sebagai satu jalan hidup kita. Malam, siang, pagi, petang, tak kira bila masa, istighfar kita berkumandang. Air mata tumpah kepada Allah, kita mohon keampunan. Taubat kita langsungkan malam siang. Ini kita nak, tuan-tuan. Pakaian kita macam itulah. Sampai kita pakai jubah ke, baju Melayu ke, dengan baju kurung ke, dengan baju tak aurat, pakaian kita juga lah ampun pada Allah. Itu pakaian kita, pakaian mukmin. Malam siang dipakai di badannya lah mohon ampun, di bibirnya, di hatinya. Baik. Dalam satu ayat Al-Quran, Ali Imran 133, rekodkan tuan-tuan, walaupun kita dah tahu setengah ayat ini, tapi saya kena rekodkan kepada tuan-tuan ingatan balik. Dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah kata kepada kita, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ali Imran ayat 133, Allah minta bersegera. Wasari'u, kamu kena segera. Al-musara'atu, maknanya jangan tangguh-tangguh. Ibarat berlari lah, bukan berjalan lenggang mak limah, bukan berjalan lenggang kat tipah, tidak tuan-tuan ya. Kita kena berlari. Al-musara' mana berlari menuju kepada Allah dengan jalan yang agak laju. Dengan maksud segeralah keampunan. Bukan berjalan laju macam kita berlari, tidak, tapi maksud segera. Pagi, petang, malam, siang. Kata Allah Azza wa Jalla, segeralah kepada Tuhan kamu. Allah buka pintu keluasannya seluas langit dan bumi. Pintu apa? Pintu keampunan kepada kita. Disir kepada orang bertakwa. Baik. Dalam surah yang lain, dalam surah Al-Hijr 49, Al-Hijr 49, Allah kata apa? Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Khabar pada hambaku, akulah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Hijr 49. Allah sebut dalam surah yang lain, dalam surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan segera kamu kepada keampunan Tuhan kamu, wahai manusia, orang beriman, kamu akan beruntung, kata Allah. Kamu akan berjaya. Kamu tak akan gagal. Bahkan kamu akan berjaya, beruntung di sisi Allah di pada masa nanti. Dalam surah yang lain, dalam surah Al-Imran 135, Allah sebut berita apa ya tuan-tuan? Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan bila kita merasakan kita buat silap dan dosa kejahatan, segera. Bila kita rasa kita buat benda tak elok, benda tak baik, dosa, kezaliman kepada diri sendiri, segera kepada Allah. Segera macam mana? Kepada Allah kita mohon keampunan. Fastaghfaru lidzunubihim, mereka mohon keampunan kepada Tuhan mereka. Mohon ampun. Kita minta merayu. Wa may yaghfiru dzunuba illa, siapa lagi yang boleh mengampunkan akan dosa kesalahan kita. Itu di antara ayat Al-Quran. Dalam hadis Nabi sebut kepada kita apa dia? Antaranya kata Rasulullah, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, riwayat Imam Muslim. Siapa yang bertaubat belum matahari naik dari sebelah barat, Allah terima taubatnya. Jangan tunggu dekat kiamat, matahari naik sebelah barat dah baru taubat. Jangan, kata Allah. Kata Nabi, segeralah sekarang ni. Taballahu alaihi, Allah akan terima taubat, Allah akan ampunkan dosanya. Imam Muslim berikan. Dalam hadis daripada Imam At-Tirmidzi, Nabi sebut kepada kita, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah terima taubat kita belum nyawa di halqum. Belum nyawa di halqum, tuan-tuan. Belum nyawa dekat sini, Allah terima. Dah nyawa kat sini, no. Itu satu lagi perkara yang menakutkan kita. Dan lebih takut, kita tak tahu di mana. Bila sampai ke sini, kita tak tahu. Tak akan tahu kita, nyawa kita ke sini bila? Petang, malam, siang, sekarang, tak tahu. Mengejut. Lagilah terhalang kita daripada keampunan kalau tunggu nyawa kat sini. Tiba-tiba sekarang contohnya, ialah sebut sekarang ni pun saya takut sebenarnya. Sekarang ni habis kita. Tadi melewat subuh contohnya, tak minta ampun pun, sembahyang pun tak subuh lagi. Tiba-tiba Allah tutupkan kita punya ruang pernafasan setakat al-qum ini, nak minta ampun apa lagi? Habis. Jadi itulah yang menakutkan kita. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sebut kepada kita, hadis Imam Al-Bukhari, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Kata Nabi, demi Allah aku mohon ampun dan bertaubat Allah setiap hari lebih daripada 70 kali. Ada yang satu hadis lain kata Nabi 100 marrah, lebih 100 kali.
Beratus kali Nabi buat. Ampun pagi malam siang tuan-tuan. Kalau Nabi seorang insan yang dosa dah tak ada, bersih sebersihnya, tak ada masalah, kita tak cukup 10 kali pun kadang-kadang. Tak cukup 2 kali pun. Pagi ni contoh belum lagi ni istighfar. Katakanlah, rugilah kita. Tapi kalau kita dah mula tadi dengan air mata tumpah, istighfar dah pula sekali, ratus kali, alhamdulillah, sambunglah untuk petang sampai tengah hari malam nanti insya-Allah. Jadi ini proses tuan-tuan. Baik. Saya nak ringkaskan sebab saya tahu dalam kesempatan pagi saya bukanlah nak cakap taubat kesun, tapi nak ambil ringkasan supaya kita nampak di mana kita berada dalam konteks taubat ini. Baik tuan-tuan sekalian. Saya nak ambil satu perkataan mudah. Taubat ini apa dia sebenarnya? Taubat ini ialah kembali. Ada ya'udu a'idan ilallah. Taubat ni ialah kembali. Itu bahasa taubatnya, sudah bahasa ialah taubat kembali. Kembali pada Allah semula. Setelah kita buat kesalahan, kita balik pada dia. Syaratnya ialah kembali kepada kesucian setelah buat dosa. Syarat-syaratnya taubat ialah kembali kepada kesucian setelah kita melakukan dosa. Kita nak suci kembali. Suci hati, suci jiwa, suci akhlak, suci iman, suci dalam dada kita. Tak ada sebarang benda-benda yang merosakkan. Sebab taubat ni dia boleh menghapuskan segala benda yang tidak baik, tidak elok baik. Tuan-tuan sekalian, izinkan saya pada pagi ini untuk saya membacakan di sini catatan saya dalam buku saya ni, tuan-tuan sekalian. Saya nak bacakan beberapa kebaikan. Itu dia. Ya. Beberapa kebaikan orang ikhlas dalam bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam masa berbaki sekitar 10 minit pada sekarang insya-Allah. Kalau siapa boleh buat catatan, buat catatan. Buka nota, cari pensel sekarang, pen sekarang, cari kertas A4, dalam buku nota apa saja, buat catatan. Ini ilmu ni sesambil. Tapi yang di rumah lah, yang bermanu jangan cari pasal ya. Jangan cari pasal tengah madu tengah menulis, jangan. Dengar okey. Tapi yang di rumah boleh buat catatan. Baik. Saya sebut kat sini, orang yang ikhlas dalam taubatnya akan mencapai banyak kebaikan. Ini antara wording saya pada pagi ini. Dalam wording yang saya kira saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Dalam catatan saya lah, nota saya ni ada depan saya. Ya, saya tak cakap kosong ni tuan-tuan ni. Ada depan saya nota pelbagai yang saya dapat buat catatan untuk saya dan tetapan yang mendengar ceramah saya ataupun kupasan saya pada pagi ini. Dan saya pernah sebut dalam beberapa siaran TV sebelum ini, dalam rancangan Tok Ustaz. Saya ingat saya kalau ikut catatan saya pada bulan November 2020 lagi, musim PKP tu. Ya, ada saya cakap taubat yang tertangguh. Kalau siapa yang pernah menonton live Tok Ustaz 2 bulan 11 2020, tajuk saya ialah taubat yang tertangguh. Saya cuba rekodkan balik lah apa yang saya dah sebut dalam CV. Tak apa, kita bincang, kita sebut benda secara berterusan. Tak kira di mana-mana. Luar TV, dalam TV kita sebut. Ini ilmu. Baik. Orang yang ikhlas dalam taubatnya akan dapat mencapai beberapa kebaikan. Ikhlas taubat. Ikhlas taubat tuan-tuan ya. Ikhlas dalam taubat. Sungguh-sungguh dia bertaubat. Bukan taubat cincai. Bukan. Kesungguhan itu ada. Ikhlas. Ada dapat kebaikan. Apa pertama? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Nyata dan jelas daripada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah amat cinta sayang kasih pada hamba yang bertaubat dan hamba yang sentiasa membersihkan diri. Jelas orang yang bertaubat ini akan dapat kecintaan Allah SWT. Allah makin sayang kepada, Allah makin cintakan dia. Allahu Akbar tuan-tuan, dirahmati Allah sekalian. Tak nak ke? Rugilah kita tak nak tuan-tuan. Rugi. Baik. Yang keduanya, akan terhapus dosa-dosanya. Yang lama dan yang baru akan terhapus. Dibersihkan Allah. Tak ada sebarang karat lagi dah. Dulu berkarat, sekarang karat Allah hilangkan dengan sebab dia bertaubat. Ya. Ini keyakinan kita.
Lepas tu kita baca ayat yang tadilah, yang telah kita baca tadi awal, At-Tahrim ke-8. At-Tahrim ke-8. At-Tahrim ke-8 tadi jelas. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Dan kita akan dimasukkan ke syurga. Wa yudkhilakum jannat, kita akan dimasukkan ke syurga oleh Allah. Baik, yang ketiganya, orang yang ikhlas bertaubat ini menjauhkan diri daripada lingkungan keburukan. Dia tak menjauhkan diri daripada lingkungan keburukan. Maksud apa? Dia tak akan cepat terbuat benda-benda jahat kemudian nanti. Pengalaman dia buat keburukan dah ada, tapi dengan sebab dia bertaubat pada Allah, dia ikhlas tadi, menjauhkan dirinya daripada lingkungan keburukan. Kita terkawal hidup kita kemudian. Tak tergamak kita akan buat, insya-Allah, mudah-mudahan. Pengalaman kita dah ada, buat keburukan, kita minta ampun dah kan. Jika ada ruang keburukan, kita tak akan terbuat. Terhalang kita, insya-Allah. Kita ada kekuatan. Orang kata kita ada immunity ke? Kita ada kekuatan, immunity kita ada. Ini satu hakikat. Sebab itu dalam Al-Quran, Al-Hujurat ayat 11, Allah kata apa? وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Orang yang tak bertaubat itu orang zalim. Maka kita kena mencari ruang taubat, kerana dengan kita taubat itu, lingkungan keburukan akan terhalang. Dengan izin Allah, Allah pelihara kita. Yang keempat, akan mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Ini yang keempat, beroleh kejayaan di dunia dan kejayaan juga di hari akhirat. Nanti surah An-Nur 31. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Surah An-Nur ayat 31, Allah sebut kepada kita bahawa orang ini akan dapat kejayaan dunia, kejayaan di akhirat. Dua kejayaan serentak. Dunia dapat kejayaan kerana Allah ampun dia, akhirat menantinya untuk dia masuk syurga. Tuan-tuan, apa kita nak lagi? Yang kelimanya ialah mengubah dosa kepada kebaikan. Orang yang ikhlas bertaubat ini akan dapat kebaikan dari sebab ada. Yang kelima ialah mengubah dosa kepada kebaikan. Maksudnya ialah dia memang buat dosa, tapi bila datang keinsafan, dia akan gantikan dosa dengan kebaikan. Seolah dosa dia akan tutup, dia akan buat kebaikan, nak cover dosa dia yang lama. Ini satu kenikmatan. Sebab Allah sebut Quran dalam Al-Furqan 70, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurar rahima. Surah Al-Furqan 70. Tuan rujuk ya. Al-Furqan 70. Allah sebut bagaimana dengan orang bertaubat ikhlas mengubah dosa kepada kebaikan. Allahu Akbar. Kita akan jadikan jalan kita ke arah kebaikan itu berpanjangan. Akhirnya kita kerahmatan Allah SWT. Baik, yang keenam, akan mendapat ganjaran mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat surah Nuh ayat 10 hingga 12. Yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh ayat 10 12. Allah beri ganjaran by cash kadang-kadang. Ada orang susah hidup sebab dia mohon ampun, Allah beri ketenangan yang membuat-buat berpanjangan. Dia dalam hidupnya buat dosa, rezeki anak tak ada, dia minta ampun, Allah berikan anak yang bertakwa kepadanya, anak yang baik. Anak bukan seorang, bertambah-tambah rezeki anaknya. Ini semua ganjaran pada Allah SWT. Dia dalam kehidupannya, dia buat satu kesilapan dosa sampai dia rasa tak tenang selesa, tapi Allah beri ketenangan hingga matanya terbuka melihat segala kenikmatan. Ini ganjaran Allah SWT. Allah campakkan, tuan-tuan. Tunggulah masanya. Allah tidak akan siakan amal kita. Baik. Yang ke-7 ialah membuang kekosongan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa. Orang yang bertaubat dengan keikhlasan, tuan-tuan, akan hatinya yang kosong diganti dengan ketenangan. Taqarrub pada Allah Azza wa Jalla. Jiwanya melekat sentiasa. Dulu azan tu didengar tapi tak peduli. Sekarang tunggu azan masuk. Contoh. Dulu azan sebelah rumah je, dia tak peduli apa. Tak kisah pun azan jam berapa, asar ke maghrib isyak contohnya. Tak peduli, azan pun tak peduli, dengar pun tidak. Sekarang ini kesan dia bertaubat. Dia menanti contoh ni, tuan-tuan, banyak yang lain. Nanti azan masuk, subuh dia tunggu bila azan nak masuk, asar bila azan masuk, maghrib bila azan masuk. Menanti. Tuan-tuan, ini semua kekuatan daripada Allah punya rezeki. Allah berikan kita hati yang kosong tadi dengan jiwa mendekat pada Allah. Tuan-tuan, dulu nampak tabung masjid derma tu tak kisah dulu.
Lepas ni lalu tak peduli. Pada tak tengok pun. Sekarang dia cari mana tabung masjid. Masuk masjid, mana tabung dulu. Belum solat, sunat ke solat wajib, dia cari tabung. Nak masuk. Contoh, jiwa kita bersih. Baik, yang ke-8 terakhir pada pagi ini ialah membersihkan, mensucikan hati. Antara kuatan keampunan Allah ialah hati kita je bersih sebersih-bersihnya. Sekalipun karat dah menebal 30 inci. Satu kaki tebal dah karat ni tuan-tuan. Dosa boleh diampun oleh Allah. Ini berdasarkan ayat surah Al-Mutaffifin ayat 14. Al-Mutaffifin ayat 14, Allah kata apa? Kal barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah akan hapuskan karat-karat dosa kita kerana kita mohon ampun kepada-Nya. Baik. Ini antara 7 ataupun 8 kenikmatan yang akan dicapai oleh orang yang ikhlas bertaubat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam hidup sehari dua tuan-tuan, kita nak bina sebuah kehidupan yang sejahtera, bahagia, berteras kepada nilai keimanan, bukan nilai nafsu, nilai ketakwaan, bukan nilai kemahuan semata-mata. Jadi mudah-mudahan insya-Allah neraca taubat itu menjadi neraca yang utama, dan pakaian kita istighfar kita kumandangkan, taubat kita dendangkan, kita nyatakan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan perjalanan kita pun tenang, bahagia dalam redha rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita harap pertemuan kita ini akan terus diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, untuk meraih keberkatan yang lebih besar lagi, di samping kita berusaha dengan amal soleh kita, jom sama-sama kita berikan sumbangan kita melalui online. Sedikit kita beri, banyak kita sumbangkan. Semua itu tidak akan mengecewakan harta benda kita, rezeki kita, insya-Allah kesihatan kita. Keampunan Allah akan beri melalui online kita kepada tabung surau An-Nur fasa 3A melalui nombor akaun yang ada. Sumbanglah demi ke arah untuk memantapkan perjalanan surau dan perkembangan dakwah mereka, renovation dan macam-macam. Mudah itu saham kita. Sikit kita sumbang, baik kita sumbang, semua menjadi saham besar pada kita di alam sana. Nombor akaun pun ada, tuan-tuan klikkan saja online. Mudah-mudahan Allah berkati rezeki kita, hidup kita, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bertemu lagi insya-Allah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.